Tuan-puan sekalian, siapa nak ceritakan satu kisah kan? Ya? Dangguk dah. Ya, Hajar kata pernah kan? Kalau dah pernah tak cerita dah lah. Ya? Ustazah ni dah besar dah ketika tu, dah dewasa dah, umur dah 40 lah. Kalau tak silap dah 40 dah waktu tu. Sekarang umur dah dot. Ni cerita tu masa tu pun umur dah 40 dah kalau tak silap. Pergi menemankan abah. Ya, abah bawa jemaah umrah acik-acik kat kampung tu. Kat nak 30-40 orang. Jadi ustazah hanya membantu kan. Yang mutawif sebenarnya adalah ayahanda ustazah, dia guru agama. Jadi tuan-puan, kami pergi pada masa yang Madinah tu sangat sejuk. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada malam yang kami nak bertolak esok pagi tu, mungkin pukul 3 pagi nak bertolak ke airport, nak bertolak ke Jeddah daripada Madinah. Ustazah dah bagi tahu dah dengan abah, pasport semua jemaah tu abah letakkan dalam beg, yang jangan letak beg tu dalam perut bas. Ya, sebab nanti dekat border tu akan ada, dia nak tengok masa tu lah ya, masa tu memang macam tu. Dia nak tengok pasport semua. Nanti kalau abah letak dalam beg kargo tu, letak dalam perut bas, nak mencarinya susah, nak keluarkan. Kita ada jemaah dekat 40 orang. Abah kata ya. Tapi tuan-puan, esok paginya setelah dimasukkan beg kargo, dan beg abah ustazah tu adalah antara beg yang awal masuk dalam perut bas, lepas tu ditutup dengan beg-beg yang lain. Tiba masa nak bergerak, driver bas tanya, mana pasport? Nanti senang aku nak tunjuk pada sempadan kan, ada yang polis jaga tu, keluar daripada Madinah nak pergi Jeddah tu. Ayah ustazah kata, Allahu Akbar. Pasport dalam beg besar. Masya Allah. Masa tu sahabat-sahabat usah ingat lagi, ya Allah, pukul 2 atau pukul 3 pagi yang sejuk dia mencengkam. Makcik-makcik, pakcik-pakcik semua dah naik dalam bas. Takkan kita nak suruh dia tolong keluarkan beg. Driver bas pun maklumlah, dia pun tak nak tolong juga, kecuali kita bagi dia tips kan. Jadi Masya Allah, ujiannya pada ustazah masa tu, nak kena keluarkan beg abah. Ustazah terus tak berbunyi tuan-puan. Ini kalau keluar TV ni saya tulis kat bawah, jangan tiru aksi ini. Jangan tiru aksi tu. Tapi saya kata saya marah sangat, sampai tak berbunyi. Abah tanya, nak keluarkan ke Kak Cik? Senyap. Turun bas selalu. Turun bas, minta driver bas buka dia punya perut bas tu. Satu-satu Zah keluarkan. Yang abah ni sejuk-sejuk ni tuan-puan sekalian, nak tolong tak terdaya, orang tua. Ya, sampai abah kata, ya, sabar Kak Cik, maaf Kak Cik, macam itulah ya. Zah senyap, tak bunyi-bunyi. Sebab apa? Ya Allah, sejuknya kudrat perempuan ni nak tarik beg besar-besar. Sampai jumpa beg abah tu. Masa nak jumpa beg tu, dengar abah cakap, serah ke abah pasport tu Kak Cik. Dia senyap je kan. Lepas tu dah keluarkan pasport tu, ustazah langsung pergi hantar kepada driver bas. Jangan tiru aksi ini. Seorang ustazah ni bukan saja bagi, ustazah ni manusia biasa. Ada benda salah ustazah buat jadi sempadan, ada benda baik jadi teladan, ya. Jadi bagi terus kepada driver bas. Kemudian ustazah masuk, duduk kat tempat ustazah duduk dengan seorang makcik. Tuan-puan, masa ustazah duduk, hati ni mulai bergelora, berkata macam ni, sampai hati kau buat macam tu pada ayah kamu. Sampai hati kamu buat macam tu pada ayah kamu. Qadar Allah, takdir Allah kan semua ni. Tapi sampai hati kamu buat macam tu pada ayah kamu. Lalu saya kata dalam hati, ya Allah, aku berniat sampai di Jeddah nanti, aku akan pergi minta maaf dengan abah. Sampai di Jeddah nanti.
Elok-elok ustazah bermonolog nak sampai Jeddah baru nak minta maaf. Abah naik dalam bas dengan tangan yang sudah siap dihulur begini. Tuan puan sekalian, datang cari ustazah duduk kat tengah. Kak Cik, Abah minta maaf Kak Cik, kita bermaaf-maafan Kak Cik. Jangan tinggal bumi Madinah, bumi Rasulullah SAW ini dalam keadaan hati kita tidak harmoni Kak Cik. Ustazah ambil tangan tu tuan puan, saya ingat lagi. Saya tak tahu dah cium bahagian mana dah. Dah macam ni dah cium tangan Abah. Kalau makcik sebelah tu, apa kono ni? Cik sebelah. Dia tak tahu apa cerita anak beranak ni kat bawah ni. Apa kono ni menangis-nangis meraung-raung ni. Ustazah menangis. Maaf bah, ampun bah. Punya lembut hati dia tuan puan, punya lembut. Seorang ayah boleh je nak kata, "Hei anak perempuan aku, kau tu ustazah kan?" Boleh nak kata macam, "Aku bagi kamu pendidikan agama kan, sabarlah sikit." Tapi tak. Sama macam mana ustazah kecil dia buat tuan puan sampai ustazah besar. Tangan dia hulur, kita bermaafan, Abah minta maaf. Jangan tinggal bumi Madinah dalam keadaan jiwa kita tidak harmoni. Malu pada Nabi SAW. Ustazah cakap. Sampai kat Jeddah tuan puan, duduk sebelah Abah. Abah, Ustazah malu tau duduk sebelah Abah Ustazah sebab perangai tadi tu kan. Tapi Abah Ustazah, dia mungkin nak hilangkan rasa malu anak dia. Dia pandang Ustazah, dia kata apa? Kak Cik. Dia buat macam tu, Kak Cik. Cepat sangat marah ni, sabar sikit. Ustazah pun gelak-gelak dengan Abah. Lepas tu jadi selesa hubungan. Masya Allah. Tuan puan sekalian, dan semua ini apatah lagi contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur isteri baginda, ya, ada dalam kitab disebutkan sahabat-sahabat sekalian, dalam hadis nombor 4824 telah menceritakan kepada kami Sayyidina Ali, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah daripada Humaid daripada Anas. Dia berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di tempat isterinya. Lalu salah seorang ummahatul mukminin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi yang beliau saat itu sedang berada di rumahnya menjatuhkan piring yang berisi makanan. Maka baginda pun segera mengumpulkan makanan yang telah berselerak itu ke dalam piring. Lalu baginda bersabda, "Ibu kalian rupanya sedang terbakar di api cemburu." Kemudian baginda memanggil pembantu hingga didatangkan piring yang berasal daripada rumah isteri yang baginda pergunakan untuk bermukim tadi. Lalu baginda menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkan piring tersebut. Masya Allah. Kalau kena kat kita ni 2 tahun bergaduh ni. Tuan-puan faham ceritanya macam mana? Nabi SAW di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bersama-sama dengan sahabat yang lain pada ketika itu. Jadi kalau menurut riwayatnya, ada isteri yang lain, Ummu Salamah kan, ada isteri yang lain menghantarkan makanan. Ustazah, di antara makanan yang Ustazah suka kat Terengganu ni namanya qasidah. Pertama kali ada orang bagi kat Ustazah, dia suruh bawa balik. Ustazah kata, apa benda kuih ni? Ya, jadi bawa balik lah makcik, bawa balik. Saya ingat lagi letak kat ruang tamu. Masa tu anak-anak suami semua ada. Saya katalah tak tahulah ni kuih apa, tak kenal, Umi pun tak kenal ni kuih apa. Tapi ada seorang makcik tu bagi daripada Terengganu. Cubalah rasa. Masing-masing tu takut nak merasa, sebab tak tahu ni kuih apa. Jadi dimulakan dengan ustaz dulu. Ustaz dulu rasa, ustaz kata sedap. Anak pula rasa, sedap lah Umi. Seorang lagi rasa sedap, ustazah rasa sedap. Lama-lama habis satu dulang. Masya Allah, ya sedap. Tapi yang dihantar ke rumah Sayyidatuna Aisyah ni bukan kuih qasidah. Dia tak tahu kuih apa. Jadi bila dihantar oleh isteri yang lain di rumah, dihantar untuk Nabi SAW. Tapi ketika Nabi berada di rumah isteri yang lain,
Bayang ya. Ui. Perempuan, orang perempuan ni kalau cemburu, Ustaz tak kata pada isteri Nabi ya, kita kalau cemburu tuan-puan, boleh jadi raksasa, boleh jadi rimau. Sekarang nampak elok ya, pijak semut tak mati. Kalau cemburu, rimau terus. Siapa yang tahu, tahulah cemburu kan. Tuan-puan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maknanya dah tak ada kawal dah. Sebab apa? Rumah aku ni, macam tu lah agaknya kan. Rumah aku ni kuih tu pandailah kita sedia. Kok mana pula pinggan ni mari ni? Ya, nak bahagi pula kepada Nabi SAW. Ya, tak payah fikir-fikir dah. Api cemburu tu dah keluar. Ditepis pinggan itu, jatuh, berkecai pinggan itu, berselerak kuih atas. Disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Cuba tuan-puan imaginekan benda tu. Bayangkan tuan-puan sekalian, di tengah-tengah itu ada seorang suami. Suami bukan sebarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu berat tak beratnya insiden tu, cuba balik ni buat. Suruh suami panggil kawan-kawan dia, atau tunggu time suami tu, ya, kawan-kawan dia mari, kita pergi pecahkan satu pinggan yang ada kuih depan dia. Tak kisahlah sebab cemburu ke sebab apa, tapi pecah pinggan depan suami dengan sahabat-sahabat tu pun, itu pun dah boleh mendatangkan kemarahan. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, suami yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang bangun mengutip derayan pinggan yang pecah, mengutip kuih-kuih yang bertaburan, sambil memandang para sahabat. Dan isteri tadi mengatakan, ibu kalian sedang dibakar api cemburu. Perkataan ibu kalian itu mengandungi penghormatan yang tinggi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bisa bukan nak cakap pasal yang Nabi sebut tu, tapi kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, ada insiden-insiden dalam rumah tangga yang cepat sangat suami nak marah, dia tak panggil lagi dah ibu kalian ke apa. Dia panggil apa? Natal ni. Natal lah. Kalau sini Natal. Kan? Tino ke? Kot lah. Ini penuh dengan penghormatan, penghargaan. Ibu kalian, Ummahatul Mukminin. Masya Allah. Tak boleh bayanglah kawan-kawan, bagaimana luhurnya akhlak baginda Nabi SAW. Kalau untuk seorang suami tuan-puan, dengan ego, dengan apa segala, takkan nak suruh, takkan nak bangun kutip. Siapa yang pecah, dia lah yang kutip. Itu siap macam ni, kutip balik. Kan ya? Itu benda yang biasa. Kita tahu benda tu akan jadi lumrah yang macam tu. Seorang Rasul, kekasih Allah, tapi tidak menjadi apa-apa tuan-puan, tidak menjatuhkan kemuliaan yang memang sedia ada, kalau sekadar untuk mentarbiah isteri. Kalau yang dibuat ini boleh mendidik isteri, kalau yang dibuat ini boleh menyebabkan isteri akan rasa malunya aku. Ya Allah, malunya. Kenapa aku biarkan suamiku yang mulia sampai turun pergi kutip pinggan-pinggan tu, pergi kutip kuih-kuih tu. Ya Allah, malunya aku. Lepas ni aku tobat lelah, tak buat lagi dah. Tengok, didikan. Betul tak tuan-puan? Dan Nabi laksanakan, Nabi buat. Lepas tu Nabi kata pada pembantu, ambil pinggan lain. Sekarang pinggan yang elok ni pulangkan kepada yang tadilah yang memberikan kuih tadi dengan pinggan dia. Adapun pinggan yang pecah ni biar duduk sini dah. Bagi ke letaklah kat rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan sampai habis makna hadis itu. Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu. Kemudian baginda menahan sang pembantu hingga didatangkan piring yang berasal daripada rumah isteri yang memberikan makanan tadi. Lalu baginda menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya.
Masya Allah, subhanallah, Nabi SAW menunjukkan satu karakter yang tahu bagaimana untuk mendidik, bagaimana untuk mentarbiah dalam keadaan memahami gerangan orang yang dididik seorang wanita. Dalam hadis yang lain, tuan-puan sekalian, Nabi SAW mengecam suami-suami yang suka memukul isteri. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, maksudnya, aku hairan melihat suami-suami yang menyeksa isterinya, padahal dia lebih patut diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-puan, bab suami dengan isteri ni, suami ni tanggungjawab dia dengan Allah. Ya, dengan Allah langsung. Kamu seksa isteri kamu, Allah lebih layak untuk seksa kamu. Masya Allah. Ya, dia langsung tu. Sebab itu saya kata kepada para suami, sebenarnya para muslimin ni, dia menanggung amanah yang sangat besar. Sangat besar. Sebab tu kita pun sebagai isteri, kita pun tolong bantulah ya suami kita menunaikan tanggungjawab. Sebab memang besar amanah dan tanggungjawab yang mereka pikul.